Baik penonton, pada ketika ini kita ada seorang, sebenarnya dua orang lah, tetamu istimewa yang pastinya akan memberi inspirasi yang cukup besar kepada kita semua. Sebelum kita memperkenalkan dua orang tetamu itu, kita terlebih dahulu kita nak saksikan intro berkenaan Hanya Pinjaman Allah. Silakan. Dan tak mungkin kau kembali hanya untuk meneruskan cinta yang telah terhapus. Tangis diri musnahkanku, sayu hatiku telah menanti kamu tiap waktu. Ku sadar bukan kuasaku, hanya Tuhan yang bisa memberi. Baik penonton, inilah wajah tetamu istimewa yang kami bawakan dalam Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Jadi pada hari ini Masitah Muhammad Afandi yang tular baru-baru ini yang kehilangan penglihatan akibat kemalangan dan ditemani oleh suaminya Nik Nazri Abidin. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini. Terima kasih sudi jemput. Ya, terima kasih Masyi sudi untuk bersama dengan kami untuk berkongsi kisah ini. Moga ia terus menjadi inspirasi buat wanita luar sana. Jadi sebagai permulaannya, bila kita faham situasi Masyi sendiri, and it's not easy, bukan mudah dan bukan semua orang boleh terima perkara seperti ini. Ujian yang Allah berikan kepada setiap hamba-Nya adalah dari segi dan juga cara yang berbeza. Masyi mungkin diuji sebegini. Jadi pada awalnya bagaimana penerimaan Masyi sendiri berkenaan dengan ujian Allah SWT ni? Alhamdulillah, dari awal lagi Allah rezekikan saya untuk menerima dengan sangat baik. Even pada waktu rasanya macam baru hari kedua, ketiga kemalangan macam tu, doktor dah bagi tahu dah sebelum saya operation, doktor dah bagi tahu dah dengan husband kebarangkalian yang saya akan buta. Dan dia terus bagi tahu dengan saya yang waktu tu kita sedikit disoriented, tapi day by day dia keep on bagi tahu yang sayang, kebarangkalian you akan tak nampak, potensial untuk nampak tu cuma 15% dan sebagainya. So saya cakap, oh okey. Okey, macam tu je. Masya-Allah. Saya ada membaca kata-kata daripada Masitah sendiri. Masitah tak menganggap ujian ini sebagai satu musibah, sebaliknya menganggap ianya hadiah daripada Allah SWT. Jadi bagaimana, sudah pasti penonton pun nak tahu, ialah video yang dikongsikan oleh Masitah tular baru-baru ini di platform media sosial. Ramai yang menyatakan bagaimana Masitah ini boleh menjadi seorang yang sangat kuat dan sangat positif dalam keadaan ini. Barakallah. Mungkin satu, yang pertama sekali husband lah, dia merupakan support system yang paling kuat kepada saya. Beliau tunjukkan saya perspektif-perspektif yang berbeza, keep on feeding benda-benda positif dalam kepala saya, keep on reminding saya tentang menyantuni hikmah. Dan dia proses tersebut memudahkan saya untuk berdamai dengan takdir. Dia makin lama makin rasa macam, oh okey, let's look forward. Apa kita nak kena buat next, macam tu. Okay, jadi ialah sebagai seorang suami, kita punya support system yang kuat itu perlu. Ialah Masitah diuji sebegini, suami pun diuji juga sebenarnya, kan. Jadi bagaimana untuk kekal positif sebagai seorang suami bila terima berita seperti ini? Kita jangan fikir yang boleh mendownkan kita punya emosi. Kita kena, sebenarnya tanggungjawab kita ni lagi besar daripada dia. Sebab apa? Kalau kita down, orang yang sakit tu dia akan lagi ganggu emosi dan dia lagi down sebenarnya. Jadi kita sendiri nak kena kuat dan positifkan diri. Sentiasa positifkan diri. Cuma saya bersyukur sebab saya ada mentor yang selalu bagi kata-kata semangat, yang selalu motivasikan kita. Setiap pagi kita dengar ratib al atas, kita duduk dalam circle yang positif. Jadi
Mungkin itu asbab dia. Wow, sebabnya cukup besar sebenarnya. Saya cukup hormat dengan apa yang telah dikongsikan oleh kepada kita semua. Khususnya apa yang disampaikan oleh Mas Sitah itu tadi, berdamai dengan takdir. Sesuatu yang cukup indah sebenarnya. Jadi bagaimana setelah perkara ini berlaku, bagaimana dari segi perubahan rutin kehidupan pada ketika ini? Alhamdulillah, sebenarnya taklah banyak sangat yang berubah. Cuma saya belum boleh bergerak sendiri. So dari segi mobility itulah perlukan bantuan sepenuhnya daripada Tuan Nik Nazri, daripada husband. So dia yang akan angkat turun dari sebab kita rumah 2 tingkat. Okey. Jadi daripada bilik nak ke bawah dia angkat, nak ke tandas dia yang bawa. Selebihnya dia mendidik saya untuk belajar berdikari. Okay. So kalau lepas mandi ke apa ke, dia sediakan baju, dia akan bagi tahu instruction lah. Okey, baju dekat sebelah kiri, ni dekat sebelah kanan. Okey, cuba pakai sendiri. Kenal pasti baju tu sebelah depan, sebelah belakang dan sebagainya. Cumanya macam kalau sebelum ini, sebelum kemalangan, kami berdua adalah workaholic person. Kita memang pergi office hari-hari lah. Tapi alhamdulillah, orang kata despite apa yang berlaku ini, kami nampak lebih banyak nikmat yang Allah bagi. Antaranya kita dapat spend masa lebih banyak dan kita ke office hanya 2 ke 3 kali dalam seminggu. Maksudnya masih ke office juga? Masih, alhamdulillah. Masya-Allah. Okey, dan yalah, bila kita kadang-kadang berlakunya sesuatu perkara dalam hidup kita ni atas ujian daripada Allah SWT. Betul. Allah sayangkan kita, Allah uji kita. InsyaAllah. Jadi mungkin ada jugalah segelintir pandangan yang bahawa kata okey, pasti apa yang kita lakukan ini adalah kifarah daripada Allah SWT. Betul. Tapi sebenarnya bukan semua perkara sebegitu sebenarnya kan. Jadi macam Masyi sendiri, apa pegangan Masyi untuk pastikan bahawa perkara ini berlaku, pasti akan ada hadiah yang Allah nak hadiahkan kepada kita yang cukup besar. Kadang-kadang kita tak nampak. Betul. Kita tak akan nampak hikmah tu sekarang. Betul. Tapi kita akan rasai nikmat hikmah tu di kemudian hari. Betul. Masyi. Ya. Saya pegang satu ayat yang pernah kawan saya kongsikan. Dia kata, we can't connect the dot by looking forward, but looking backward instead. Okay. So, bila ada perkara-perkara berlaku dalam kehidupan kita, first kali kena tanamkan sifat sabar lah. Sabar, ikhlas, redha. Lepas tu nanti tunggu sampai satu masa yang mana kita akan connect the dot. Oh, patutlah benda ni jadi macam ni sebab Allah nak bagi macam ni. Oh, patutlah benda ni jadi macam ni sebab Allah nak bagi macam ni. Kita jangan terlalu berfikir kenapa jadi macam ni. Okay. Kenapa jadi macam ni. Tak. Kita start ada mentality tunggu, mesti ada sesuatu yang Allah nak bagi, nanti kita dah boleh connect the dot. Untuk sang suami pula dengan tanggungjawab yang besar pada ketika ini, bagaimana dengan ujian ini menguatkan lagi rasa cinta dan juga kasih sayang kepada sang isteri? Sejujurnya cakap, dengan apa hikmah yang Allah bagi sekarang ni, sebenarnya rumah tangga saya dengan isteri lagi happy sebenarnya. Lagi happy. Subhanallah. Kita selalu ketawa-ketawa dalam rumah. We make fun of each other. Wow. Contoh macam tanya dia makan tu, kalau benda tu simple, setakat ada nasi dengan lauk je, saya suruh dia makan sendiri. Jadi nanti benda tu jadi fun. Contoh dia nak makan, dia cari lauk tak jumpa. Dia makan Maggi sendiri, sudut garfu terbalik, lepas tu dia tanya saya, dia nak marah saya, kenapa ambil tak dapat? Jadi kita jadikan benda tu sebagai gelak-gelak lah. Wow. Dia selalu gurau-gurau. Terang silau tak? Nak saya tutup lampu tak? Macam tak ada beza pun. Kita gurau dengan each other. Macam tu. Masyi okey maksudnya. Alhamdulillah. Dia jadi kelakar. Sebab kita pandangan saya, kita jangan anggap orang tu sakit. Kalau kita jaga dia tu seperti orang sakit, Lagi sakit. lagi sakit. Lagi sakit sebenarnya kan? Dan mental dia lagi cepat koyak sebenarnya. Betul. Kena kuat juga. Biasa berada dalam keadaan yang positif. Saya ada tengok video daripada Mak Syitah. Dia sempat gurau bersama suaminya. Sekarang ini Mak Syitah boleh menulis dalam keadaan gelap. Ya. Itu kelebihannya Mak Syitah. Betul.
Masya Allah. Itu maksudnya apa yang berlaku pada kita, kita kena pandang sisi positifnya. Lah, Betul. kan? Ya Allah. Dan yalah Mas Syita, bila kita kongsi perkara seperti ini, macam mana Mas Syita, Mas Syita juga ada kongsi di laman sosial berkenaan dengan macam mana Mas Syita dahulu kalanya kan berbeza dengan perwatakan sekarang. Betul. Yang mungkin lagi lembut orangnya. Sikitlah. Okey. Jadi mungkin boleh kongsikan perkara-perkara itu sebenarnya setiap apa yang Allah takdirkan pada kita, Allah nak ubah kita sebenarnya. Betul. Ada kebaikan yang Allah nak Betul. berikan kepada kita. Betul. Masyi. Ya. Saya percaya mungkin dia macam mana nak cakap mungkin saya ni nakal sangat, jadi Allah tegur direct. Jadi Allah ajar direct. It's a learning process yang sangat direct kepada orang kata pengajaran dan pembelajaran tu direct kepada hikmah kepada Allah. Jadi mungkin boleh jadi apa yang berlaku kepada saya adalah merubah satu proses metamorfosis, perubahan daripada seorang Masyitah yang nakal kepada Masyitah yang probably insya-Allah dalam proses menjadi seorang Masyitah yang a better version of Masyitah seperti mana yang saya harapkan. Dan proses itu of course apa sahaja dalam kehidupan kita, proses tidak mudah, proses biasanya buruk, proses mesti tak cantik. Tapi untuk dapatkan sesuatu tu kita kena lalui proses tu dan enjoy the process. Trust the process and enjoy the process, insya-Allah. InsyaAllah. Trust the process. Allah sebaik-baik perancang untuk kita semua. Betul. Dan pada ruang dan masa ini, kita memberikan ruang ini kepada Masyitah untuk memberikan kata-kata inspirasi kepada mungkin ada individu yang senasib dengan Masyitah ataupun individu yang lain di luar sana yang pada ketika ini menerima ujian daripada Allah SWT. Saya bukan pakar motivasi, jadi kadang-kadang bila orang tanya kata-kata semangat dan sebagainya tu kita jadi macam apa nak cakap. Tapi insya-Allah saya selalu percaya bahawa dalam kehidupan ini kita mesti ada mentaliti yang bukan mangsa. Kita tak nak ada victim minded mentality. Kita bukan mangsa keadaan, kita bukan mangsa takdir, kita bukan mangsa segala-galanya. Step up, bangkit dan ambil keputusan untuk buktikan bahawa apa sahaja yang Allah rezekikan kepada kita, baik daripada dalam bentuk hadiah, baik dalam bentuk nikmat, baik dalam bentuk ujian, ambil keputusan untuk sambut dan santuni perkara tersebut dengan baik, dengan berlapang dada. InsyaAllah itu akan memudahkan perjalanan kita seterusnya. Masya Allah. Okey, sedikit kata-kata daripada suami sendiri mungkin ada di luar sana yang diuji dan juga sedikit kata-kata kepada isteri tercinta. Ya. Kalau pandangan saya, circle tu memain peranan yang sangat penting lah. Saya rasa duduk dalam circle yang positif dan bersangka baik dengan Allah. InsyaAllah. Saya. Ya. Kata-kata untuk isteri tercinta terlupa tadi. Semoga cepat sihat lah. InsyaAllah. Cepat boleh berjalan. InsyaAllah. InsyaAllah. Kita boleh lumba lari. Dalam boleh hari. Itu dia. Romantis lah. Jealous Tapi Okey. apa yang penting pasangan ini sentiasa tersenyum, tidak pernah lokek dengan senyuman dan juga sentiasa positif. Jadi bila kita berada dalam kalangan orang yang positif, kita pun merasa aura yang positif juga. kan? Sofia? Betul. Dia akan bagi kesan yang tahu pada kita. Jadi perlu untuk cari circle yang positif. Terima kasih kami ucapkan kepada Masyitah. Terima kasih. Moga terus memberi inspirasi pada wanita-wanita dan juga lelaki luar sana, insya-Allah. Dan juga terima kasih juga diucapkan kepada suaminya iaitu Encik Nik Nazri Abidin, dan moga terus juga memberi inspirasi kepada semua dan moga terus kuat insya-Allah, diberikan kesihatan yang baik kepada kedua-duanya insya-Allah. Amin, insya-Allah.